rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, seterusnya. Yang kedua, itu akhlak Nabi yang pertama. Yang kedua, Maimunah, ni cerita yang kedua. Isteri Nabi SAW tahu cita rasa apa yang Nabi suka, dan Nabi pun tahu apa yang isteri suka. Antaranya Maimunah berkata, saya tidak akan memakan apa-apa melainkan jika Rasulullah sendiri memakannya. Siapa gitu bang? Makan apa yang Rasulullah suka. Bersatu, bukan satu hati, satu rasa je, satu juga bab makanan. Antaranya Sayyidina Aisyah menceritakan Rasulullah begitu menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Madu ada wak manis, ada wak pahit. Kita sukalah madu wak manis tau. Masya Allah. Jadi kadang-kadang orang belum nikah, ya samalah suka. Saya suka burger, samalah saya pun suka burger. Lepas nikah beza terus. Boleh nikah seia, serasa, sekata kan. Tapi apa salahnya kita meraihkan apa yang pasangan kita suka, walaupun kita tak berapa suka, tapi buat-buat suka. Bang, awak nak makan benda, awak ikan singgang lah, ngebudu. Kita ni kata lain dulu. Mungkin ada pesen tak suka ikan singgang, tapi sebab meraihkan tu, oh sedap ikan singgang, ngebudu, sedap. Kejap lagi kita masuk ikan singgang budu. Padahal dalam hati tu, ya Allah, bapalah awak ni yang minta hari ni. Tapi meraihkan apa yang disukai oleh pasangan itu, mengikut ini adalah akhlak isteri Nabi dan akhlak Rasulullah SAW. Bukan kita kata, dah habis-habis kasih singgang, ikut selera tekak dia je. Bukan nak mikir kita. Tapi kita tak faham bila kita mengorbankan apa yang kita suka kerana nak dapat tu redha Allah dan nak ikut sunnah Nabi tu, kita dapat bahagian yang jauh lebih besar. Subhanallah. Wak ni antara benda penting. Saya kena baca juga sikit mana ni. Sayyidah Aisyah menceritakan bahawa suatu hari beliau membeli sebidang alas duduk yang ada padanya gambar. Tatkala Rasulullah melihat alas duduk tersebut, baginda berdiri sahaja di pintu enggan masuk ke dalam rumah. Maka aku terus tahu daripada wajah baginda bahawa ada sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Aisyah ni dia beli alas tempat duduk, tempat rehat Nabi, tapi ada gambar. Lalu Nabi bila nak masuk dalam rumah, Nabi nampak ada gambar tu, Nabi tak masuk, Nabi berdiri depan rumah je. Masya Allah. Lalu Aisyah kata, maka aku terus tahu daripada wajah baginda itu ada sesuatu yang baginda tidak suka. Aku berkata, wahai Rasulullah, saya bertaubat kepada Allah juga kepada Rasulnya. Nampak tak akhlak Aisyah ni, tak tahu lagi salah benda ni, tapi minta maaf dulu lagi. Aku bertaubat ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan aku bertaubat kepada Rasulnya. Minta maaf kepada Rasulnya. Suami dia lah, iaitu Nabi Muhammad. Lalu baru tanya, apa salah saya? Bapa siapa Nabi duduk cegak, duduk cacar? Lalu Nabi pun bertanya, apa hal dengan alas duduk itu? Nabi tanya, bapa tu, tempat duduk tu, bapa tu. Lalu aku menjawab, saya baru membelinya khas untuk awak, supaya awak boleh duduk dan berbaring di atasnya. Aisyah molek dah niat beli untuk Nabi selesa. Lalu Nabi membalas, sungguh orang yang membuat gambar ini pada hari kiamat kelak akan diseksa. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kamu ciptakan. Nabi menyambung lagi, sungguh rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Jadi di sana saya taklah nak membincang pasal hadis ni, sebab banyak soalan orang tanya, boleh tak gantung gambar? Gambar nikah, gambar anak konvo, gambar gitu, gambar kenangan lah nak gantung tinggi-tinggi. Di sana ada perbahasan ulama berkenaan perkara tersebut. Tapi hadis Nabi ni, orang lukis gambar makhluk yang hidup, dilukis. Nabi SAW bersabda, dilarang orang yang mengukir gambar-gambar pada kiamat akan diseksa, dan akan dikatakan kepadanya, hidupkan apa yang kamu lukis tu. Jadi kita ni kalau pelukis, dia tak boleh lukis gambar makhluk hidup, lukis manusia, muka manusia, lukis binatang. Wak boleh adalah perbincangan ulama adalah gambar-gambar tumbuhan alam sekitar, gambar sungai, buah contohnya. Tapi makhluk-makhluk yang bernyawa, yang bergerak ni,
tidak dibenarkan, satu larangan. Sebab itu bila bincang tentang gambar, gambar ni dia rakam, bukan lukis. Sebab tu di sana ada perbahasan tu, boleh tak gantung gambar. Tetapi nak keluar daripada khilaf, kalau rujuk para mufti, ada beberapa mufti di Malaysia ni, nak keluar daripada khilaf, lebih baik meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi tak boleh kita royak bila tengok masuk dalam rumah orang tu, nampak ada gantung gambar tu, kita kata haram. Tak boleh. Tak boleh sebut haram. Sebab di sana ada perbincangan ulama yang meletaknya hanyalah makruh, ada kata harus. Tapi nak selamat betul-betul, elakkan daripada menggantungkan gambar-gambar, lagi-lagi di tempat yang tinggi. Kalau simpan dalam album tak ada masalah. Kalau nak susun rendah-rendah, insya-Allah boleh. Sebab Nabi sebut, sesungguhnya rumah yang terdapat gambar di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Jadi daripada hadis Aisyah ini beberapa manfaat. Pertama, belikan hadiah berguna kepada pasangan. Lama dah ke kita tak beri hadiah, buat surprise, benda yang suami, benda isteri kita suka. Yang kedua, minta maaf dahulu walaupun tak tahu apa salah, minta maaf dulu. Yang ketiga, minta penjelasan dahulu dan sedia mendengar. Jadi Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apa salah aku?" Jadi kita pun orang puang, orang lelaki, kalau nampak isteri senyap, dan kita tengok dalam perbuatan Rasulullah, tak semestinya nak marah, kena marah-marah. Faham tak? Tak semestinya kalau nak marah, kena marah-marah. Sebab Rasulullah dalam cerita ni, dia nak marah, tapi Rasul diam. Rasul berdiri tegak je, diam. Kita orang puang, kalau nak marah, kita diam ke kita cakap? Diam juga. Orang lelaki mungkin sama, tapi kadang apa nak marah-marah, dia momel. Lepas tu dia tak ada, sorry, minum air sekejap, bismillahirrahmanirrahim, dia sambung mula bebel dia. Tarik nafas panjang pula. Macam tu. Tapi kalau orang lelaki biasanya kalau nak marah, dia diam. Lalu mungkin kita geram, kita kata, awak ni kalau nak marah senyap. Kita ni tak tahu. Kalau nak marah dengan dia, royak lah. Jangan senyap, cetung muka. Sebenarnya ketika kita nak marah dan kita diam, itu antara kaedah Nabi bila nak tunjuk marah. Tetapi ingat, bila Sayyidah Aisyah tanya, "Kenapa ya Rasulullah, apa salahku?" Nabi terus royak. Bukan bila orang rumah tanya, "Dah berapa senyap salah benda kita ni?" Senyap juga. Tunggu sampai lah gorek, tanya lagi berapa? Senyap. Sampai tidur senyap gitu. Dah kalau gitu memang panasanglah kita, betul tak? Memang geram lah, memang tak boleh sebenarnya. Sebab syaitan ni memang suka bila tengok suami isteri ada masalah komunikasi. Nabi SAW betul bila marah Nabi diam. Tapi bila ditanya oleh isteri, "Apa salahku ya Rasulullah?" Nabi terus bagi penjelasan apa yang Nabi tak suka tu. Jadi kita tak boleh, bukan kata diam tu lebih baik, tak. Diam kalau terus mengeruhkan keadaan, ia bukan perbuatan yang disukai oleh Allah, bukan mengikut sunnah Nabi SAW. Masya Allah.